Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang pendapat ulama mengenai negara Islam dan juga ciri-ciri negara Islam yang diaplikasikan oleh Malaysia. Sebelum itu, mari saya menerangkan tentang definisi negara. Menurut Al-Munjid 1987, negara ataupun Al-Daulah merupakan geografi sebuah kawasan, daerah ataupun negeri yang didiami oleh segolongan masyarakat ataupun penduduk sama ada boleh satu bangsa sahaja ataupun berbilang kaum. Menurut Ishaq Arif dan juga Alice Azhar 2010, terdapat 3 ciri iaitu dalam membina sebuah negara. Yang pertama adalah Al-Sya'ab. Al-Sya'ab ini adalah penduduk yang mendiami sesebuah kawasan ataupun kita boleh katakan penduduk negara tersebutlah dengan erti kata yang mudah. Seterusnya Al-Iklim. Al-Iklim ini adalah iklim atau geografi yang sesuai dengan negara tersebut ataupun penduduk tempat tersebut. Contohnya macam Malaysia. Malaysia yang terletak di kawasan Khatulistiwa mempunyai suhu yang sederhana, kelembapan yang tinggi dan juga taburan hujan yang agak tinggi, iaitu bersesuaian dengan penduduk negara tersebut. Seterusnya Al-Sultah wal iaitu pemimpin. Pemimpin ini mestilah mentadbir negara tersebut dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan juga mentadbir negara tersebut mengikut syariat yang telah ditetapkan Islam. Okey, seterusnya kita akan teruskan dengan 3 jenis Al-Dawah. Yang pertama adalah Al-Daulah Al-Islamiyah, iaitu kita boleh tahu dengan secara jelas bahawa Al-Daulah Al-Islamiyah ini merupakan negara Islam yang pentadbirannya dijalankan mengikut syariat, iaitu berpandukan Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan pemimpinnya juga merupakan beragama Islam dan juga menjalankan hukum-hukum Islam, iaitu hukum hudud. Seterusnya Al-Daulah Al-Harbiyah, yang mana negara ini tidak menjalankan pentadbirannya mengikut agama Islam dan juga pemimpinnya bukan beragama Islam. Manakala yang terakhir adalah Al-Daulah Al-Ahdiyah, yang mana negara ini mempunyai hubungan diplomatik, yang bermaksud bahawa negara ini kemungkinan mempunyai majoriti penduduk Islam ataupun tidak mempunyai, dan pemimpinnya juga bukan beragama Islam tetapi mereka mengadakan perjanjian damai ataupun kerjasama dengan negara Islam. Oleh itu, saya akan teruskan dengan aplikasi negara Islam yang telah diamalkan oleh Malaysia. Saya akan membincangkan tentang ciri-ciri negara Islam yang telah diaplikasikan oleh Malaysia. Yang pertama adalah dari segi pentadbiran. Seperti kita tahu bahawa Malaysia telah menjalankan pentadbiran berasaskan konsep demokrasi berparlimen dan juga raja berperlembagaan. Umum ketahui bahawa raja di Malaysia adalah raja yang berbangsa Melayu dan juga beragama Islam. Oleh itu, mereka dianggap sebagai lambang perpaduan masyarakat dan juga menurut Perlembagaan Perkara 153, mereka menjaga kedudukan istimewa kaum Melayu dan juga kaum Bumi Putera serta melindungi agama Islam. Ini selaras dengan pendapat ulama Al-Zuhaili bahawa sesebuah negara Islam itu perlulah dipimpin oleh Al-Sultan yang beragama Islam dan undang-undang negara Islam perlulah dilaksanakan dengan baik. Dan seterusnya, menurut Al-Mawardi, tata cara dalam melantik pemerintah Islam mestilah melalui pemilihan oleh pemimpin Islam dan juga pemerintah sebelumnya. Ini bersesuaian dengan pelantikan YDPA ataupun Yang di-Pertuan Agong bahawa pelantikan baginda adalah dipilih daripada 9 sultan daripada negeri Melayu dan juga diberi kuasa untuk memerintah persekutuan. Malah, baginda bertanggungjawab ke atas pelantikan Perdana Menteri dan juga Jemaah Menteri. Menurut Dr. Abdul Hamid Ismail Al-Ansari, pelantikan Jemaah Menteri yang bukan beragama Islam hukumnya adalah harus kerana negara kita merupakan negara yang berbilang kaum, dan beliau juga berpendapat bahawa parlimen itu adalah majlis syura, manakala Jemaah Menteri itu adalah majlis syura. Seterusnya, kita lihat daripada agama. Umum kita ketahui bahawa
agama Islam telah diperuntukkan dalam perlembagaan sebagai agama rasmi persekutuan menurut perkara 3. Namun begitu, penganut lain diberikan kebebasan beragama. Kebebasan beragama iaitu mereka bebas untuk menganut apa jua agama di negara Malaysia. Tapi kita perlu fahami konteks tentang kebebasan beragama ini kerana konteks ini adalah sangat terhad, di mana penganut lain tidak dibenarkan untuk menyebarkan agama mereka kepada penganut agama Islam. Malah mereka boleh didakwa ataupun disabit kesalahan mengikut akta-akta yang tertentu. Selain itu, penduduk Malaysia yang berbangsa Melayu, ketika mereka lahir, mereka diwajibkan untuk menganut agama Islam. Ini kerana menurut perkara 1602, definisi orang Melayu adalah beragama Islam, boleh bertutur bahasa Melayu dengan baik dan juga mengamalkan adat-adat Melayu. Terusnya kita lihat daripada penduduk. Kita ketahui bahawa di negara Malaysia, majoritinya adalah penduduk berbangsa Melayu dan juga beragama Islam. Ini menurut Jabatan Perangkaan Malaysia tahun 2000 bahawa sebanyak 59.1% penduduk Malaysia adalah terdiri daripada penduduk berbangsa Melayu dan juga beragama Islam. Ini selaras dengan pendapat ulama mengenai ciri-ciri minimum negara Islam, yang mana negara-negara Islam perlulah mempunyai majoriti penduduknya beragama Islam. Terusnya kita teruskan dengan sistem kehakiman. Sistem kehakiman di Malaysia terdapat banyak jenis mahkamah dan salah satunya adalah mahkamah syariah telah diwujudkan, iaitu bagi memberi hukuman ke atas orang Islam bagi kesalahan sivil, jenayah dan jenayah agama. Seterusnya kita ingin ulas sedikit mengenai hukum hudud. Walaupun Malaysia tidak melaksanakan hukum hudud, namun begitu bukan bererti kerajaan Malaysia mengetepikan tentang pelaksanaan hukum hudud ini. Malah kita dapat lihat sehingga kini hukum hudud ini menjadi perbincangan hangat kerana menurut kerajaan Malaysia, hukum hudud ini perlulah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, bukan secara sewenang-wenangnya. Ini supaya hukum hudud ini dapat diterima oleh masyarakat lain yang bukan beragama Islam di Malaysia. Terusnya kita lihat daripada sistem pendidikan. Di Malaysia telah menjalankan sistem JKAF, yang mana sistem JKAF ini adalah untuk pelajar tahun 1 hingga tahun 6 yang memberi penekanan kepada pengajaran jawi, Al-Quran, bahasa Arab dan juga fardu ain supaya dapat memperkasakan pendidikan agama Islam di Malaysia. Selain itu, penganut agama lain juga diberi galakan untuk belajar tentang bahasa Arab dan juga tulisan jawi. Seterusnya, di Malaysia turut didirikan sekolah-sekolah institusi pendidikan tinggi yang berkonsepkan Islamik seperti UIA, iaitu Universiti International Islam Antarabangsa, dan juga sekolah-sekolah pondok turut diiktiraf sebagai sistem pendidikan di Malaysia. Dan selain itu, pelajar yang mengambil subjek-subjek berkenaan Islam ini seperti bahasa Arab ataupun syariah juga turut diberi beasiswa atau tawaran untuk belajar ke luar negara bagi memantapkan ilmu-ilmu dan pengetahuan mengenai agama Islam ini. Dan akhir sekali kita lihat daripada segi ekonomi. Di Malaysia, perbankan Islam telah diperkenalkan melalui Bank Islam. Ini kerana sebelum munculnya perbankan Islam di Malaysia, penduduk yang beragama Islam di Malaysia berasa khawatir mengenai bank-bank konvensional yang ada di Malaysia. Ini kerana ialah unsur-unsur riba, perjudian yang haram di sisi Islam. Oleh itu, kerajaan Malaysia telah menubuhkan perbankan Islam yang dihaskan kepada orang-orang beragama Islam. Seterusnya, sistem pajak gada Islam ARAN juga turut diwujudkan di Malaysia. Lepas tu dan takaful Islam, iaitu broker saham yang berteraskan konsep Islam, turut juga diwujudkan di Malaysia. Dan akhir sekali, institusi zakat yang memainkan peranan untuk membantu golongan-golongan yang kurang mampu bagi mengurangkan jurang pendapatan antara golongan yang berpendapatan rendah dan juga golongan yang berpendapatan tinggi. Seterusnya, kita lihat daripada pendapat ulama mengenai definisi negara Islam.
Definisi negara Islam seperti yang saya sebutkan tadi mengenai Al-Dalwah Al-Islamiyah, bahawa negara Islam yang ditadbir oleh pemerintah beragama Islam, penduduknya majoriti beragama Islam dan juga mengamalkan undang-undang secara keseluruhan. Namun begitu, definisi sebenar mengenai negara Islam ini masih menjadi perbincangan antara pendapat ulama kerana terdapat ciri-ciri yang telah digaris yang ingin jadikan panduan. Terdapat ciri-ciri yang tidak disepakati oleh golongan ulama. Oleh itu terbahagi kepada dua, iaitu ciri-ciri maksimum dan juga ciri-ciri minimum. Dan di dalam ciri-ciri maksimum juga telah dibahagikan kepada dua, iaitu ciri-ciri maksimum yang telah disepakati oleh ulama dan ciri-ciri maksimum yang tidak disepakati oleh ulama. Ciri-ciri maksimum yang disepakati oleh ulama ialah negara Islam harus terlaksana di dalam syariat dan juga syiar Islam dengan aman dan juga bebas, dan juga ditadbir oleh pemerintah Islam. Dan ciri-ciri maksimum yang tidak disepakati oleh ulama ialah keamanan dan keselamatan berpihak kepada orang Islam, dan undang-undang Islam perlu terlaksana sepenuhnya. Oleh itu, terdapat pendapatan di kalangan ulama. Ini kerana bagaimana dengan negara yang mempunyai berbilang bangsa seperti Malaysia. Oleh itu, ciri-ciri minimum telah digariskan oleh ulama bagi negara-negara seperti Malaysia untuk membentuk sebuah negara Islam. Iaitu, pertama ialah majoriti penduduknya adalah beragama Islam, Kertanegara dan timbalannya beragama Islam, pentadbirannya dikuasai oleh orang Islam, syariat Islam bebas dilaksanakan dengan aman, dan umat Islam aman dan juga sejahtera. Namun begitu, walaupun ciri-ciri minimum ini telah dilaksanakan oleh negara Islam, mereka perlulah berusaha untuk memastikan di masa akan datang ciri-ciri maksimum itu dapat dicapai, iaitu terutamanya dalam pelaksanaan hukum hudud di negara tersebut. Dan negara seperti Malaysia juga perlulah bijak mengadaptasikan ciri-ciri minimum ini ke dalam negara mereka supaya menghormati bangsa-bangsa lain yang menganut agama lain. Antara ciri-ciri sebuah negara Islam ialah negara awam yang berpaksikan Islam. Maksud negara awam yang berpaksikan Islam di sini ialah negara awam tetapi berhukum dengan Islam, bukan negara agama atau negara teokratik, malah bukan juga negara orang agama yang mewakili Tuhan, dan ia juga bukanlah negara sekular yang mengingkari agama atau memisahkan agama daripada kehidupan. Hal ini kerana menurut Shafuri, satu pihak telah ada kesepakatan minima bahawa satu negara tersebut disebut sebagai sebuah negara Islam jika menerapkan hukum Islam. Oleh itu, Malaysia telah memenuhi ciri-ciri sebuah negara Islam, di mana Malaysia merupakan sebuah negara yang melaksanakan hukum Islam. Hal ini dibuktikan dengan Malaysia telah melaksanakan undang-undang Islam, iaitu Undang-Undang Perlembagaan Syarak sejak dahulu lagi. Seterusnya, antara maksud negara awam yang berpaksikan Islam ialah negara tersebut bukannya sebuah negara sekular. Dan hal ini juga jelas menunjukkan bahawa Malaysia sebuah negara Islam, di mana Malaysia bukanlah sebuah negara sekular. Ini kerana antara ciri-ciri utama sebuah negara sekular ialah negara sekular tidak akan mengisytiharkan sebarang agama sebagai agama rasmi mereka. Dan ini menunjukkan secara jelas bahawa Malaysia bukan negara sekular apabila Malaysia secara nyata telah mengisytiharkan agama Islam sebagai agama rasmi negara dan telah menjadikan prinsip-prinsip Islam sebagai dasar kenegaraan. Hal ini dibuktikan dengan perkara 3/1 Perlembagaan Persekutuan yang menyebut Islam adalah agama bagi persekutuan. Terusnya, antara ciri-ciri sebuah negara Islam juga ialah negara Islam merupakan negara antarabangsa. Maksud negara antarabangsa itu ialah negara yang bukan berdasarkan bangsa atau rantau, dan ianya terbuka bagi setiap mukmin kerana ia adalah fikrah. Malah bagi mereka yang bukan Islam juga diterima dengan syarat mereka sedia menerima hukum hakam dan undang-undangnya. Malaysia jelas menunjukkan identitinya sebagai sebuah negara antarabangsa, kerana Malaysia merupakan sebuah negara yang berbilang kaum dan bangsa. Menurut Zaid Ahmad, masyarakat Malaysia merupakan sebuah masyarakat majmuk yang terdiri daripada berbilang agama, bangsa, bahasa dan budaya dengan keunikannya tersendiri. Dan keunikan inilah yang menjadikan Malaysia sebuah negara yang multi agama dengan keunikannya tersendiri. Malaysia
telah jelas memenuhi ciri-ciri negara Islam sebagai negara antarabangsa, di mana Malaysia juga membenarkan mereka yang bukan Islam untuk menetap di negara ini dengan syarat mengikuti segala perlembagaan yang telah ditetapkan. Hal ini antaranya menurut perlembagaan persekutuan yang menggariskan bahawa setiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya. Setiap orang berhak mengamalkan dan menganuti agamanya. Maksudnya mereka yang bukan Islam bebas untuk mengamalkan agama mereka dengan syarat mereka mematuhi perlembagaan yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. Selain itu, ciri-ciri negara Islam juga ialah negara yang berdasarkan undang-undang dan perlembagaan. Said Qutb dalam Fizilan Al-Quran berkata bahawa negara Islam meliputi negara yang menjalankan undang-undang Islam serta berhukum dengan syariat Islam, sama ada penduduknya semua Muslim atau Muslim dengan ahli zimmah. Al-Ghazali pula menyebutkan negara Islam itu ialah negara yang menjalankan undang-undang Islam. Malaysia secara jelas memenuhi ciri-ciri sebuah negara Islam sebagai negara yang menjalankan undang-undang dan perlembagaan, di mana dalam konteks negara Malaysia, perlembagaan adalah yang tertinggi dan tiada satu kuasa pun yang boleh mengatasi ketinggian perlembagaan Malaysia. Hal ini juga jelas menunjukkan bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang berperlembagaan dan mengamalkan undang-undang. Seterusnya, syura merupakan elemen yang penting di dalam sesebuah negara Islam. Ini kerana ia merupakan lambang kepada negara Islam. Maka antara salah satu ciri-ciri sebuah negara Islam ialah negara syura dan bukannya negara diktator. Apa yang dimaksudkan dengan negara syura ialah negara yang bukan monarki dan mempunyai dasar demokrasi yang paling baik. Ia juga meletakkan kepentingan dalam memilih ketua negara dan bertanggungjawab di hadapan ahli syura sehingga boleh dipecat jika zalim dan menyeleweng. Malah setiap individu juga boleh menasihati ketua negara sekiranya ketua negara tersebut melakukan perkara yang bertentangan dengan syariat Islam. Malaysia secara jelas telah menepati ciri-ciri sebuah negara Islam sebagai sebuah negara syura yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Perlembagaan persekutuan juga telah digubal dengan mengadakan syarat-syarat sedemikian untuk membolehkan pelaksanaan sistem ini. Manakala konsep syura iaitu perbincangan antara pemerintah dan rakyat dapat dilihat melalui sidang Dewan Rakyat dan sidang Dewan Undangan Negeri. Meskipun rakyat tidak mempunyai hak untuk bersuara secara langsung dalam sidang tersebut, tetapi suara mereka diwakili oleh ahli perwakilan yang dikenali sebagai wakil rakyat. Maka wakil rakyat tersebut akan menjelaskan mesej rakyat dalam usaha untuk menegakkan keadilan dari kebenaran mereka. Selain itu, syura juga dilihat mempunyai persamaan dengan amalan demokrasi di Malaysia dari segi prinsipnya antara pilihan raya dan pemerintahan majoriti, di mana pemilihan pemimpin di Malaysia adalah berdasarkan pilihan raya. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa Malaysia merupakan negara yang mengamalkan demokrasi yang baik, di mana rakyatnya sendiri boleh memilih pemimpinnya melalui pilihan raya, dan itu juga melengkapkan ciri-ciri Malaysia sebagai sebuah negara syura dan secara tidak langsung menjelaskan bahawa Malaysia merupakan sebuah negara Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Syazana Ila binti Muhyiddin akan menerangkan ciri-ciri negara Islam yang seterusnya. Ciri yang seterusnya ialah orang Islam tidak boleh didakwah. Apabila Islam diletakkan dalam kedudukan yang tinggi dalam perlembagaan, Islam bukan sekadar menjadi agama untuk upacara kerajaan ataupun acara rasmi sahaja. Bahkan Islam adalah agama negara yang hendak diambil berat keberadaannya dalam membentuk polisi pentadbiran dan juga hala tuju negara. Perkara 114 Perlembagaan Persekutuan telah meletakkan peruntukan khas bagi umat Islam, iaitu larangan menyebarkan agama bukan Islam kepada umat Islam.
Pasal ini memberikan hak kepada negara-negara dan persekutuan untuk mengubah undang-undang bagi mengawal dan melindungi akidah orang-orang yang menganut dan mengamalkan agama Islam. Ciri yang seterusnya ialah Mahkamah Syariah. Malaysia mempunyai dua sistem kehakiman yang mempunyai bidang kuasa yang berbeza. Dua sistem ini adalah sistem kehakiman Mahkamah Syariah dan juga Mahkamah Sivil. Kedua-dua sistem ini mempunyai bidang kuasa berasingan dengan Mahkamah Syariah yang mempunyai bidang kuasa terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Islam yang tidak boleh diganggu oleh Mahkamah Sivil. Perkara-perkara selain daripada hal yang berkaitan dengan agama Islam pula ialah di bawah bidang kuasa Mahkamah Sivil. Selain itu, Mahkamah Syariah hanya boleh membicarakan kes yang melibatkan orang Islam sahaja berbanding Mahkamah Sivil yang tidak mempunyai had tersebut. Ciri yang seterusnya ialah pemerintah negara mestilah beragama Islam. Sebuah negara Islam mestilah mempunyai pemimpin atau pemerintah yang beragama Islam. Hal ini sangat penting untuk menjamin keberlangsungan perkara yang berkaitan dengan agama Islam itu sendiri. Pemerintah atau pemimpin Islam mestilah mempunyai 5 ciri khusus, iaitu yang pertama, pemerintah mestilah memegang amanah. Yang kedua ialah kewajipan pemerintah untuk menguasakan hukum syarak. Yang ketiga ialah larangan melakukan kerosakan. Pemerintah dipertanggungjawabkan dalam setiap tindak tanduknya serta larangan mengangkat orang Islam bukan orang Islam sebagai pemerintah tertinggi. Pemerintah atau rakyat melalui proses pilihan raya hendaklah melantik mereka yang benar-benar layak, mempunyai pengetahuan dalam bidang pemerintahan dan juga mampu melaksanakan amanah dengan ikhlas, baik dan untuk menjawat amanah dalam pemerintahan. Setiap pemerintah negara Islam mestilah mempunyai ciri atau sikap accountability, iaitu prinsip kebertanggungjawaban atas semua tindakan, keputusan dan juga dasar, termasuk juga kewajipan untuk melapor menjelas dan boleh dipersoalkan dalam parlimen. Ciri-ciri negara Islam yang terakhir ialah majoriti rakyat mestilah beragama Islam. Sebuah negara itu boleh dikategorikan sebagai negara Islam apabila rata-rata rakyatnya adalah beragama Islam. Kebanyakan para ulama antaranya Abu Yusuf mentakdirkan negara Islam sebagai sebuah negara yang didiami oleh majoriti umat Islam dan seterusnya undang-undang Islam dijalankan. Sekiranya undang-undang Islam tidak dijalankan, maka negara tersebut bukanlah sebuah negara Islam. Sekian, terima kasih. Maka kesimpulannya, Malaysia merupakan sebuah negara majmuk yang menepati ciri-ciri minimum negara Islam. Meskipun terdapat pelbagai perbahasan mengenai identiti Malaysia sebagai sebuah negara Islam, ianya tidak mengubah kenyataan bahawa Malaysia merupakan sebuah negara Islam dan bukannya negara sekular seperti yang dibahaskan oleh segelintir masyarakat. Oleh itu, bagi mengekalkan identiti Malaysia sebagai sebuah negara Islam, usaha-usaha ke arah penambahbaikan demi mencapai tahap dan ciri-ciri maksimum sebuah negara Islam haruslah giat dijalankan oleh kerajaan Malaysia. Seterusnya, Malaysia sebagai sebuah negara Islam diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai Islam bukan sahaja dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran negara, malah kepada rakyatnya juga. Justru, setiap Muslim hendaklah memastikan segala perkara yang berlaku di kalangan masyarakat selaras dengan kehendak dan tuntutan Islam, bertepatan dengan agama Islam itu sebagai agama rasmi negara serta status Malaysia sebagai sebuah negara Islam. Maka itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.